Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar kita kamu semua mengenai teknik menjawab sains kertas 2 bahagian C soalan 11. Okey, so apa yang ada dalam bahagian C? Bahagian C kita ada soalan 11, 12 dan 13. Yang mana soalan 11 lebih fokus kepada teknik mengeksperimen, kaedah mengeksperimen. Yang mana kamu akan diberi sama ada gambar rajah, penyataan masalah, perbualan dan sebagainya. Dan kamu dikehendaki menulis hipotesis serta merancang eksperimen. So, sama seperti kamu menjawab bahagian A, kertas 2, hipotesis dibina berdasarkan stimulus yang diberi, yang mana dalam hipotesis mesti mempunyai pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas serta hubungan di antara kedua-duanya. Okey, tolong ingat semula bahawa bila kamu menjawab hipotesis, kamu tidak digalakkan dan sebaiknya tidak menggunakan perkataan mempengaruhi. So, biasa kalau untuk soalan eksperimen, soalan dia kepecah kepada 11A dan 11B. Lepas tu baru dia bagi senarai radas bahan dan masuk kepada C1, C2, C3, C4. Okey? Untuk bahagian 11A dan B yang mana soalannya berada betul-betul di bawah stimulus yang diberi, so jawapan kamu iaitu hipotesis dan penyataan masalah mesti berdasarkan stimulus yang ada dalam tu. Okey? Tapi sebaik saja kamu menjawab soalan C, kamu punya cerita, kamu punya radas mesti hanya berkaitan dengan radas bahan yang diberi dalam stimulus dekat soalan C dan juga kaitkan dengan eksperimen dalam makmal yang kamu telah buat. Okey? Okey, untuk menulis soalan nombor 11, first thing yang kamu kena buat adalah mencari pemboleh ubah dalam penyataan, gambar ataupun soalan. Okey, yang ni kamu memang kena cari pemboleh ubah. Okey, langkah yang kedua, so bila kamu dah mula cari pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, kamu boleh mula bina pernyataan masalah dan juga hipotesis. Untuk pernyataan masalah, nama pun masalah, maka kamu mesti bina ayat tanya. Okey, bina ayat tanya kita pakai five wife, one husband. Okey, who, why, what, where, when. Okey, dan juga how. So dalam kes ini, kita pakai sama ada apakah, adakah, bilakah tak sesuai lah. Okey, bagaimanakah. Okey, so sebaiknya jangan gunakan perkataan mempengaruhi, tapi dia punya main thing yang dicari semasa membina pernyataan masalah adalah ayat tanya, tanda soalan, sebab ayat tanya mesti ada tanda soalan, dan juga dalam ayat yang kamu bina mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mesti ada ini, pemboleh ubah manipulasi serta pemboleh ubah bergerak balas. Okey, untuk bina hipotesis boleh menggunakan jika maka, juga boleh menggunakan semakin-semakin. Tengok kita punya stimulus. Adakah dia punya eksperimen tu melibatkan perkadaran? Jika tidak, kamu boleh pastikan kamu punya hipotesis mesti ada MV dan juga RV berserta hubungan. Lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, lebih banyak. Okey? So, seterusnya, kita tengok tujuan. Tujuan mesti ada untuk apa. Sebab apa? Untuk apa? Kenapa kita buat tu? So, apa tujuan eksperimen kita? Kita mulakan dengan untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat hubungan antara MV dan RV. Okey? Hubungan antara apa-apa. Okay? Kalau ada soalan bahan dan radas, biasanya kalau dah ada pernyataan masalah, bahan dan radas tak ada. Okey? Tapi sebab untuk KSSM ni, dia tak ada tetapkan bahawa soalan nombor 11 mesti pakai pernyataan masalah. No. Kalau ikut format KBSM yang lama, dia pernyataan masalah tak ada. Biasa diorang gunakan radas dan bahan. Yang mana mereka akan bagi dalam soalan tu radas dan bahan. Contoh dia bagi pirin petri, dia bagi kultubacteria, agar nutrien. Pirin petri, agar nutrien, Peter cellophane, mungkin dia bagi larutan asid dengan air suling serta satu radas lain.
Okey, serta satu radas lain. So, it's up to you, bergantung pada kamu nak tahu apa lagi satu radas tu. So, bila kamu tulis radas dan bahan, kamu kena figure out, oh, satu lagi radas yang tak cukup dalam senarai cikgu bagi tadi adalah bakteria. So, kamu tulis kultur bakteria, tambah. Dari situ kamu akan dapat satu markah. Tapi untuk KSSM, dia tak kata pun bahawa soalan tu mesti ada penyataan masalah. So, it can be either dia adakan penyataan masalah ataupun dia gunakan format lama iaitu radas dan bahan. Okey? Sebab kebanyakan latihan yang kita buat sekarang semua menggunakan penyataan masalah. Dia boleh jadi mana-mana. Okey? Kalau ada radas dan bahan, means kamu salin semua radas dan bahan, tambah satu. Kalau dia kata dan radas lain ataupun dan bahan lain. Jadi kamu kena figure out apa satu lagi bahan yang penting dalam eksperimen yang kalau tak ada eksperimen tak jadi. Okey, kalau tak ada eksperimen memang tak jadi. Ataupun kamu tak boleh nak buat pemerhatian. Contoh radas diperlukan adalah stopwatch. Okey, jam randik. So kamu tulislah jam randik. Okey, ataupun kita nak buat eksperimen untuk mengukur kedalaman lekukan bagi bongkah logam tulen dan juga alloy. So yang nak ukur kedalaman tu mesti pakai pembaris. So kalau tak ada pembaris, kita tambah pembaris. So cikgu nak cakap ke awak bahawa untuk soalan 11, dia boleh dikeluarkan dalam bentuk pernyataan masalah ataupun lengkapkan radas dan bahan. Jadi saya cikgu tambah kolom radas dan bahan di sini. Okey. Langkah kelima, kamu perlu lukis radas dan bahan. Kenapa cikgu suruh lukis? Sebab bila kamu lukis, biasa pemeriksa kalau dia tanda kertas awak, mereka akan cari gambar dulu. Even cikgu-cikgu awak pun biasa akan cari gambar. Sebab dari gambar kita boleh tolong. Yang penting gambar tu mesti dilukis dan berlabel. Tolong take note gambar mesti berlukis dan berlabel. Kalau awak punya lukisan buruk macam mana pun, kalau awak tak tahu macam mana rupa bika kalau lukis macam periuk macam ni, lepas tu label bika, agak-agak bagi tak? Kita akan anggap itu bika. Okey? Tapi kalau kamu lukis tak label, tu dah main cak-cak, dah main agak-agak, main teka-teki dengan cikgu. So, kita orang pun tak tahu apa awak lukis. So, syarat dia mesti lukis dan berlabel. Okey? So, ada 4 markah dalam bahagian kaedah. So, biasanya 3 markah itu datang daripada pengendalian pemboleh ubah dimalarkan, bergerak balas dan dimanipulasikan. Biasanya. But usually, yang confirm ada adalah ini pengendalian pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu perhati dan rekodkan. Ayat kamu mesti ada perhati dan rekodkan apa-apa-apa. Jangan tulis perhati dan rekodkan sahaja. Perhati dan rekodkan bilangan koloni bakteria selepas 3 hari contohnya. Ataupun ukur dan rekodkan kedalaman lekukan bagi bongkah apa-apa. Mesti ayat kamu mesti lengkap. Okey? Lepas tu pengendalian pemboleh ubah dimanipulasikan confirm ada. Okey? Contoh kamu cakap, okey, jatuhkan pemberat 1 kilogram ke atas berbola keluli dan ukur ini. Lepas tu kamu akan buat eksperimen, ulang langkah 2 hingga 4 dengan menggunakan bongkah kuprum. Contoh. Okey, bongkah gangsa. Yang tu maksudnya pengendalian pemboleh ubah dimanipulasikan. Macam mana kamu menyediakan 2 set radas yang berbeza. Okey, dekat situ. Pengendalian radas ni contoh isikan ataupun susun, letakkan bongkah kuprum di atas meja. Pengendalian radas. Lepas tu ikatkan pemberat pada kaki retort dengan menggunakan benang. Tu pengendalian radas. Okey? Okey, pengendalian radas boleh jadi 2 sama ada yang ni ataupun kita jadikan pengendalian pemboleh ubah dimalarkan. Contoh masukkan berapa sentimeter padu kultur bakteria berapa. Yang tu. Tu maksud cikgu. So ada 4 markah. So busuk-busuk pun biasa kalau lukis gambar, paling busuk pun boleh dapat 3. Paling busuk pun dapat 3. That's why cikgu awak semua pentingkan lukis radas dan bahan. And then untuk yang ke-6, kita bina jadual. Untuk bina jadual, pastikan MV dan MV kamu yang kamu lukis mesti yang boleh diukur. Contoh, kita nak cek pertumbuhan bakteria. Kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Boleh tak kamu tulis sini pertumbuhan bakteria? Boleh ukur tak? Ataupun kamu kata tahap kekerasan bongkah. So, benda yang tak boleh diukur. So, kalau melibatkan kedalaman lekukan, kita tulislah kedalaman lekukan
dalam kurungan sentimeter ataupun dalam kurungan milimeter. Okey, dia punya unit tu mesti logik lah. Okey, yang mesti diisi sebelah sini lah, sini MV. Lepas tu apa kat sini? Contoh kita pakai bongkah koprom, satu lagi bongkah gangsa. Tak perlu isi jawapan. Okey, macam ni sahaja. Awak settle semua ni. 10 mata. 10 mata. Okey, cikgu beri contoh. Ini soalan Selangor. Seorang serumah mendapati ayam yang disimpan di dalam peti sejuk mengambil masa yang lebih lama untuk busuk berbanding ayam yang diletakkan di atas meja. Keadaan ini menunjukkan bahawa suhu yang berbeza. Dari situ kita nampak dia punya MV ya. Suhu yang berbeza memberi kesan terhadap kadar pertumbuhan mikroorganisma. Juga dah nampak kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Suhu yang rendah dapat mengekalkan kesegaran ayam. Daripada perkataan itu saja, kalau kamu tak tahu nak buat hipotesis ataupun pernyataan masalah, kamu dah boleh bina sendiri. Okey, dia akan tanya pernyataan masalah dari pernyataan di atas. Okey, pernyataan masalahnya adalah apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria atau mikroorganisma. So, kesan suhu. Okey, ataupun adakah suhu yang rendah dapat mengekalkan kesegaran ayam pun boleh. Tapi tak bagus sangat lah ya. Lebih kepada adakah suhu yang rendah dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Boleh. Okey. Suhu yang rendah dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Macam mana dengan, tengok cikgu punya ni. Cikgu punya hipotesis, cikgu punya pernyataan masalah, cikgu gunakan ayat tanya, adakah, dan juga cikgu ada tanda seru. Okey. Cikgu ada MV, ini MV, pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu ada pertumbuhan bakteria, RV. Okay, boleh tak kita tulis mikroorganisma? Untuk soalan A, boleh mikroorganisma. Sebab stimulus dalam gambar ini, ada perkataan mikroorganisma. So, kalau kamu tak terfikir waktu tu bakteria, kamu nak tulis mikroorganisma juga diterima. Sebab stimulusnya ada perkataan mikroorganisma. Okey? So, nyatakan hipotesis daripada perbualan di atas, pertumbuhan bakteria paling pesat atau paling banyak atau paling sesuai pada suhu bilik. Kalau kamu tak nak pakai suhu bilik pun boleh. Pertumbuhan bakteria paling sedikit pada suhu yang rendah pun boleh. Okey? Lepas tu kita masukkan dia punya MV, itu suhu, dan juga RV untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. And then kita cari pemboleh ubah. Tadi dah banyak kali sebutkan, so kamu dah jumpa dah. Dia manipulasi adalah suhu, pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria. Tapi kalau kita fikir balik, pertumbuhan bakteria adalah sesuatu yang tidak boleh diukur. So kita letaklah bilangan koloni bakteria. Pemboleh ubah dimalarkan. So kita pakai kultur bakteria yang sama, iaitu Bacillus species. So kita letak jenis bakteria. Boleh juga isi padu bakteria supaya kita maintain bahawa kedua-dua pirin petri mesti menggunakan isi padu bakteria yang sama. Kenapa cikgu pakai isi padu? Sebab bakteria ini dalam bentuk larutan. Kalau cecair, parameternya mesti isi padu atau kepekatan. Okey, biasanya. Okey, kalau tak nak pakai bakteria, boleh tak saya pakai pH cikgu? Of course boleh. pH pun boleh. Okey, pH pun boleh. Sebab kita tak ada ubah pH dekat sini kan? So, pH boleh. Okey, prosedur atau kaedah. Cikgu suruh lukis kan? Kena lukis. Lukis satu bulat untuk piring petri. Atau nak pakai bulat, pakai bentuk persegi pun boleh. Maksudnya pandangan sisi, bukan pandangan atas. Satu piring petri. Satu lagi piring petri. Piring petri label. Kita masukkan dalam tu kultur bakteria dan agar nutrien. Okey, label piring petri. Label kiri kanan cikgu label satu je ni. Label lah dua-dua. Okey. Lepas tu kita tengok macam mana prosedur dia. Kat sini sahaja kamu dapat satu markah untuk ni piring petri dah ada kultur bakteria dengan agar nutrien. Lepas tu simpan dalam suhu bilik. Satu markah lagi. Satu lagi simpan dalam pecah ais. Dah ada tiga markah. Okey. Simpan dalam pecah ais, simpan dalam suhu bilik. Maksudnya ini adalah pemboleh ubah satu. Ini pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan sebab suhu yang berbeza. Macam mana kita buat ayat pula? Masukkan 5 cm padu agar-agar nutrien steril
Dan 1 cm padu kultubakteria ke dalam 2 piring petri. Dua-dua masuk terus. Yang ni cikgu tak ada buat ulang cikgu terus jalan serentak. Okey? Yang ni cikgu tambah, kita tutup piring petri, balut dengan pita selofan dan telangkupkan. Ni optional. Yang jawapan yang kedua ini, line yang kedua ni optional. Pilihan awak. Nak buat boleh, tak buat tak boleh. Tapi lagi cantik kalau awak buat. Sebab kita tak tahu dia punya marking scheme tu nanti dia terima ataupun tidak. Ini sebagai satu markah. Okey? 1 piring petri diletakkan atas meja dalam makmal dan 1 lagi dalam pecah ais. Tak nak letak dalam makmal, atas meja atau makmal pun boleh. Nak letak dalam almari pun boleh. Okey? Okey. Yang penting suhu je berbeza. 1 lagi dalam pecah ais lah. Kat sini kamu dah ada pemboleh ubah, dimanipulasikan. Biarkan piring petri selama 3 hari. Okey, ni dimalarkan. Berapa lama kita biarkan dia? Ni pemboleh ubah dimalarkan. And then make sure bila kamu nak tulis biarkan piring petri itu selama berapa hari, kamu pastikan kamu tidak tak lebih daripada 7 hari. Jangan terlampau lama. Bila terlampau lama, dia punya result akan lebih kurang sama. So, biarkan piring petri selama 3 hari. Usually 3 hari. Jangan lebih daripada itu, ya. Okey, lepas tu last kali pemboleh ubah bergerak balas, perhati dan rekodkan bilangan koloni bakteria yang terhasil. Ya, perhati dan rekodkan. Nampak? Perhati, rekodkan. Ni kita punya ini. Okey, bilangan hari. Yang ni dalam makmal, 1 lagi dalam pecah ais. Ni kita punya MV. Ni kita punya RV. 1, 2, 3 markah. 1 markah lagi bila kamu cerita pasal ni. Pengendalian hadas. Okey? Problem kan? Okay, next. Kita tengok poin jadualan data. Mesti ada 2. Tolong jangan buat lain. Tolong jangan buat lain. Tolong buat lain. Mesti ada lain. Namanya jadual. Jadual mesti ada garisan. So, buat at least 2. 1 suhu, 1 bilangan koloni bakteria. So, suhu ada unit darjah Celsius. Kalau kamu tak tahu suhu berapa, tulislah suhu bilik dengan suhu dalam pecah ais. Okay, bilangan koloni bakteria, kosongkan. Okay, boleh ya? Okey, ini soalan Terengganu. Okey, dia bagi perbualan. Ini adalah bentuk perbualan. So, dia kata cikgu dia suruh gunakan antibiotik kepekatan tinggi untuk melihat pertumbuhan bakteria. Yang pelajar perempuan pula guna antibiotik kepekatan rendah. Jadi, kat situ dah tahu. 1 antibiotik kepekatan tinggi, 1 antibiotik berkepekatan rendah. Jadi, tu dia punya MV. Okey, RV kita adalah pertumbuhan bakteria. So, nyatakan pernyataan masalah. Adakah antibiotik berkepekatan tinggi lebih berkesan untuk menghalang pertumbuhan bakteria? Okey. Hipotesis kita, antibiotik berkepekatan tinggi dapat menghalang lebih banyak pertumbuhan bakteria ataupun dapat menghalang pertumbuhan bakteria pun boleh. Okey. Yang ni dia dah bagi bahan eksperimen, dia kata untuk menyiasat. Senang gila ni, dalam ni dah ada jawapan Cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat. Ni dah ada untuk menyiasat ni, untuk jawab ni tujuan eksperimen. Kesan kepekatan antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Pam, awak salin ini, highlight. Terus pindah masuk dalam tujuan. Dah dapat 1. Okay, dah dapat 1. Okey. Dengan menggunakan agar-agar nutrien, kultur bakteria, ceper antibiotik kepekatan tinggi, ceper antibiotik kepekatan rendah. Ceper ni dia bentuk macam ni, bentuk bulat. Cuma yang ni kita rendam dalam antibiotik, cecair antibiotik kepekatan tinggi. Satu lagi kita rendam dalam cecair yang mengandungi antibiotik kepekatan rendah. Okey? So, macam mana nak kenal pasti pemboleh ubah? Kita dah cari tadi antibiotik kepekatan tinggi dan antibiotik kepekatan rendah. So, perkataan kepekatan ni. Kita tulis MV kita adalah kepekatan antibiotik. So, bahannya adalah antibiotik. Parameternya adalah kepekatan. So, MV kita dapat kepekatan antibiotik. RV-nya adalah pertumbuhan bakteria. Kita dah jumpa dalam tujuan tadi. Pertumbuhan bakteria. Itu adalah RV. Bakteria. Okey, MV-nya adalah kepekatan antibiotik. Okey, tak apa, kejap lagi slide yang last nanti cikgu tunjuk jawapan. Okey. Untuk CV, dia 2 markah sahaja ya. Kamu boleh tulis 3, tak ada masalah. Unless soalan tu kata
kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan dimalarkan. Baru kamu kena bagi kod apa yang dia beri. Tapi kalau dia kata setakat mengenal pasti pemboleh ubah, kamu bolehlah pilih mana-mana 2 ataupun boleh pilih 3. Okey, dia tak ada wrong, cancel, right untuk mengenal pasti pemboleh ubah. So, CV kita boleh jadi jenis bakteria. Apa lagi? Suhu. Boleh jadi pH. pH larutan. Ataupun suhu. Okey. Okey, untuk prosedur atau kaedah macam biasa, lukisan lebih kurang sama macam tadi. Cuma yang bezanya kita letakkan cakram antibiotik kepekatan tinggi tu kat tengah. Kamu punya lukisan akan jadi macam ni. Ada chapel tu kat sini. Okay, ada chapel tu kat sini. Okay, penjadualan data pun lebih kurang sama macam tadi. Cuma untuk kotak ini, sebelah sini bukan suhu. Kita letak dia kepekatan antibiotik. Okay. Ini jawapan dia tadi. Okay, untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria, pemboleh ubah dimanipulasi adalah kepekatan antibiotik, bergerak balas adalah luas kawasan jenis. Kenapa luas kawasan jenis? Sebab dalam eksperimen ini, bila kamu letak cakra antibiotik ni, ceper ni, okay, bayangkan dia punya piring petri ni akan penuh dengan bintat-bintat. Bintat-bintat ni mewakili koloni bakteria. Okey, kita tahu antibiotik menghalang pertumbuhan bakteria. Jadi, bila dia halang, tu kawasan yang tak ada bakteria, dia akan bentuk satu kawasan yang jernih di sekelilingnya. Okey, dia akan bentuk. Dah bersih. Okey, so dia akan bentuk kawasan jernih. So, kita akan kira luas kawasan jernih ataupun diameter kawasan jernih. Diameter kawasan jernih ni sebenarnya kita ukur daripada sini ke sini. Okey, diameter kawasan jernih. Jenis bakteria ataupun saiz ceper. Saiz ceper pun boleh. So, kita tak naklah satu tu cepernya besar, satu cepernya kecil. Okey? Ni lukisan dia. Dia bentuk bulat. Nampak dia tunjuk Peter Cellophane lukisan cikgu yang pertama tu tak tunjuk Peter Cellophane. Jadi tunjuk Peter Cellophane. Label lah ceper antibiotik tu. Kalau kamu nak label asing-asing boleh. Ini ceper antibiotik kepekatan tinggi. Yang ni ceper antibiotik kepekatan rendah. Jadi kalau dah label macam tu, yang ni tak payah tulis lagi lah. So, hanya tulis A dan B. Okey? Kalau kamu nak memudahkan diri kamu masa tulis prosedur, kamu nak tulis masukkan agak-agak nutrien ke dalam piring petri. Masukkan ceper. Jadi dia pecahkan A dan B. Kalau kamu dah pecah A dan B, kamu boleh tulis kat sini piring petri A dan B. Kita tambah sini. Piring petri. Yang ni kamu letak A, B. Tapi kalau dalam ayat kamu tak ada cerita pasal A dan B, kamu jangan tulis A dan B. Please, tolong. Dia akan salah. Okey? Contoh kamu kata, masukkan ceper antibiotik kepekatan tinggi dalam piring petri A. Kamu tak sebut piring petri A. Kamu hanya kata, masukkan ceper antibiotik kepekatan tinggi dalam piring petri. Stop. A tak ada. Okey? Tutup kedua-dua piring petri dengan Peter Cellophane dan telangkupkan. Biarkan ada selama 3 hari dalam ruangan gelap. Perhati dan ukur. Betul ulang eksperimen dengan menggunakan antibiotik kepekatan rendah. Tiba-tiba dekat jadual, awak pergi letak piring petri A dan B. Of course, kamu akan dapat kosong dekat bahagian penjadualan data. Okey? So, kalau kamu nak pakai piring petri A dan B, kamu mesti ada tulis dekat dalam prosedur. Kalau tak, nak selamat, tulislah penuh macam ni dekat jadual. Kepekatan antibiotik, satu tinggi, satu rendah. And then ini adalah luas kawasan jernih. Kamu tak boleh tulis pertumbuhan bakteria kat sini sebab benda tak nampak. Kita tak boleh nak ukur. Bukan benda tak nampak, benda yang tak boleh diukur. Kita tak boleh ukur dia punya pertumbuhan. Macam mana nak ukur? Contoh nak kata, pertumbuhan anak lelaki saya adalah sangat bagus. Sangat pesat berbanding anak nombor 2. Boleh tak kita tengok je budak tu, kita kata, pertumbuhan dia pesat. Kita tak nampak. Pertumbuhan tu benda yang ongoing proses. Benda yang kita yang berlaku sepanjang masa. Kalau kita ukur hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru nampak pertumbuhan. Tapi kalau kita tengok hanya selepas hari ketiga, itu kita ukur luas kawasan jernih ataupun diameter kawasan jernih. Dia punya prosedur yang lain semua sama. Gambar pun lebih kurang sama. Okey? So, kalau pertumbuhan mikroorganisma ni dia ada kesan suhu,
Kalau pH biasa kita pakai tabung uji ataupun tabung didih, dan kita tak pakai agak-agak nutrien. Kita pakai yang betul cecair tu. Kita tak pakai agak-agak nutrien pula. Kita tak pakai tu, kita pakai bubur nutrien. Yes. Kita pakai bubur nutrien. So dia lah bentuk tabung uji. Yang tu kita akan tengok kekeruhan dia. Lagi keruh means lagi banyak kutu bakteria. Kita tak boleh kata bilangan koloni bakteria kalau kita pakai untuk pH. Okay. Setakat ni sahaja dululah daripada cikgu. Sekian. Cukuplah ni 25 minit dengan cikgu. Okay, sekian insyaAllah. Doakan cikgu ada masa nak buat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.